Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid 3 Intan. Jadi untuk hari ini, cikgu nak bagi penerangan sedikit mengenai kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan dengan teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okay, jadi kalau kamu ada buku teks, boleh buka lah buku teks Sains tahun 3, muka surat 74. Muka surat 74 Okey, jadi yang minggu lepas kita dah belajar tentang macam mana cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada 6. Melalui biji benih, keratan batang, apa semualah. Ada 6 lah. Cikgu tak nak sebut. Cikgu nak kamu sendiri ingat. Jadi, bila tumbuhan tu dah membiak, apa kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan tu? Kenapa kita nak tumbuhan-tumbuhan tu nak kena membiak bagi dia jadi makin banyak? Jadi ini ada 4 contoh, 4 situasi pentingnya tumbuh-tumbuhan tu untuk dia membiak. Okey, jadi situasi yang pertama yang paling mudah dan paling dekat dengan kita adalah untuk sebagai makanan lah. Makanan burung nak makan, binatang nak makan, kita pun nak makan ulam, nak makan sayur, buah pun kita makan, sayur pun kita makan. Itu situasi yang pertama. Kalau dah pokok pun habis, kita nak makan apa kan? Tumbuh-tumbuhan tu termasuklah buah yang kita makan, termasuklah sayur yang kita makan, termasuklah rumput yang kambing dengan lembu ni makan. Okay, jadi situasi yang kedua, selain daripada makanan, tumbuh-tumbuhan ni juga adalah habitat bagi binatang. Habitat ni maksud dia tempat tinggal, atau dalam bahasa mudah dia, rumah bagi haiwan. Kita ada rumah kita dekat flat, dekat PPR, dekat rumah teres, dekat apartmen. Haiwan macam monyet apa semua, habitat dia dekat dalam hutan yang ada banyak pokok dan tumbuh-tumbuhan. Kalau pokok tak ada, tumbuhan tak membiak, monyet-monyet ni nak duduk mana? Takkan monyet nak duduk dekat stesen bas kan? Takkan nak duduk dekat bawah stesen LRT. Rumah dia, habitat dia dekat dalam hutan yang ada banyak pokok. Jadi pentinglah untuk pokok tu membiak supaya tumbuh-tumbuhan tu sentiasa ada. Kalau tidak, kesian, monyet nak duduk mana? Takkan dia nak duduk dekat apartmen kan macam kita. Ada haiwan lain, tak sama macam kita manusia. Jadi ni dah dua dah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Makanan, habitat haiwan, tempat dia nak berlindung. Yang ketiga, seterusnya. Tengok budak tu cakap, wah segarnya udara di sini. Pokok ni pun cakap. Pokok ni tak cakap lah, tapi ni kartun je lah. Tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen. Pokok dia melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan, buah. Dia ambil karbon dioksida yang kita hembus dan dia keluarkan oksigen yang kita boleh guna. Pokok je boleh buat benda ni. Haiwan tak boleh buat, tanah tak boleh buat, batu tak boleh buat. Jadi, oksigen yang kita sedut ni adalah hasil fotosintesis daripada tumbuh-tumbuhan. Lagi banyak tumbuh-tumbuhan, lagi banyak oksigen boleh dibekalkan dalam udara, lagi segar dan bersih udara dekat tempat kita. Sebab tu, tempat yang kurang pokok, jadi udara dia agak kotor lah. Macam kat tengah-tengah bandar, tempat yang banyak kereta, banyak lori, banyak bas. Berbanding dengan tempat yang banyak pokok, dalam hutan, dekat taman, kan segar udara dia. Bila udara segar, badan kita pun jadi sihat. Dan yang terakhir, situasi 4. Ada almari, katil dengan meja lah. Dia tak cakap lah ni sebenar, tapi ini nak menunjukkan kepentingan dia. Kami dia perbuat daripada kayu. Muncullah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Selain daripada makanan, daripada tempat tinggal haiwan, habitat haiwan, oksigen, kayu-kayu pokok ni daripada zaman dulu lagi orang buat perabot, guna untuk buat rumah, buat meja, buat katil. Memanglah orang cakap ada plastik, tapi kadang-kadang kayu ni lagi cantik, lagi kuat, lagi tahan lama. Ni adalah 4 kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan kepada kita, kepada semualah kita dan haiwan. Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada kehidupan untuk membekalkan sumber makanan, habitat, oksigen dan sumber kayu agar sentiasa ada. Jadi 4 ni kamu kena ingat.
Empat, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuh-tumbuhan kena membiak? Okey. Okey, jadi untuk yang seterusnya, kita tengok pula teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, macam mana kita membiakkan tumbuh-tumbuhan, kita guna teknologi moden zaman sekarang. Yang kita dah belajar tu, 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan tu, biji benih ke, keratan batang ke, daun ke. Itu adalah tumbuh-tumbuhan tu membiak secara semula jadi. Tapi yang ini kita tengok teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan yang dengan bantuan teknologi zaman moden. Ada dua lah buku teks ni bagi. Yang pertama kultur tisu, yang kedua adalah tut. Kultur tisu ni dia terangkan sikit. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan di dalam nutrien. Contohnya pokok pisang dan pokok orkid. Maksudnya kultur tisu ni dia tak guna biji benih ke, batang ke, daun ke, tak. Dia ambil daripada tisu pokok. Tisu pokok tu pula bukannya tisu yang kamu lap meja makan, lap muka tu, bukan. Itu tisu lain, itu tisu lap. Tisu pokok ni maksudnya daripada sel dia. Sel dia letak dalam nutrien ni, dalam piring petri, nanti dia tumbuh pokok. Daripada pokok tu kita boleh, bila dia dah besar macam ni, boleh ambil lah tanam kat tempat lain. Nanti cikgu tunjuk gambar. Okay, yang pertama kultur tisu. Yang kedua adalah tut. Okay, tut ni, kalau kultur tisu, kita kena buat kat makmal saja, tak boleh buat kat rumah sebab barang-barang ni kita tak ada. Tut ni boleh buat di rumah dan memang cikgu pun pernah buat masa cikgu kecil dulu. Kat kampung-kampung pun memang atuk, nenek, kalau mak ayah kamu yang memang tanam kebun pun dia tahu pasal tut ni. Tut nama dia. Tut dapat menanam bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya pokok mangga, limau kasuri, apa-apa pokok yang dia dahan sebenarnya boleh ditutkan. Dia potong sikit dahan pokok tu, dia kecil-kecil je, dia tak ambil dahan besar, dahan kecil-kecil. Lepas tu dia balutkan dengan tanah ataupun sabut ataupun apa-apa supaya akar dia boleh tumbuh. Lepas tu kita tutup dia dengan plastik. Biar 3 minggu. Lama. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kadang sebulan. Nanti bila dah keluar akar, kita boleh potong situ, jadilah, boleh tanam jadi pokok yang baru. Jadi tak payah biji benih, tak payah batang bawah tanah, boleh ambil daripada dahan pokok je. Dapat 2 pokok, boleh tanam pokok yang baru. Itu tut. Kita tengok dalam cikgu dah search image untuk kamu. Contoh sebenar kultur tisu. Ini kultur tisu. Dibuat dekat makmal. Ini satu contoh. Tisu tumbuh-tumbuhan tu dia letak dalam nutrien ni dia macam gel lah. Lama-lama nanti dia tumbuh besar sikit, bila dah besar, dah ada akar, boleh keluarkan, tanam dalam pasu lah, apa-apa pokok lah. Dia tak ada biji benih. Ni bukan biji benih, ni tisu ni, dia macam bahagian tumbuhan tu, sel dia. Nampak ni? Dalam gel ni adalah nutrien, maksudnya makanan untuk tumbuhan tu, untuk dia tumbuh. Dia tak guna tanah. Nampak? Tak ada tanah, tak ada air. Letak dalam gel. Sebab gel tu dah ada tanah, dah ada nutrien, dah ada air. Nanti bila dah besar, boleh ambil dan tanam tu lah. Mana-mana yang kita nak. Ni adalah kultur. Tanam pokok dengan menggunakan tisu. Sel tisu ni. Dia tak guna tanah. Ambil sel dia. Bila lama-lama dah makin besar, boleh ambil dan tanam. So, kultur tisu ni boleh buat banyak lah. Macam ni. Sekaligus boleh buat banyak. 100 boleh buat sekaligus. Macam tu. Nampak ni? Sebab dia guna sel je, sekali tanam boleh beratus. Sebab tu cikgu cakap dia buat dekat makmal biasanya. Okay, itu kultur. Kita tengok pula tut. Ni tut. Nampak? Dia balut dengan tanah dengan plastik dekat dahan, dekat batang pokok. Ni. Dia potong sikit. Lepas tu dia balut lah dengan tanah macam ni. Jadi lama-lama bila keluar akar, boleh tanam jadi pokok baru. Mana pokok baru? Ni juga cari kalau dia tunjuk pokok baru yang macam ni. Nanti dia keluar akar dalam plastik tu. So boleh tanam lah. Bila dah keluar akar tu, kita potong je. Bolehlah jadi pokok baru. Dapat 2 pokok. Tak payah tanam pakai biji benih. Nampak dia balut. Tu diikat lah. Diikat lepas tu dan dia biarkan lama-lama. Lama bukan sehari 2 hari macam ni. Biar je 2-3 minggu, tinggalkan je. Sebab dia nak keluar akar tu lama. Nanti lama ni. So dah keluar akar, nampak warna putih. Sekejap, sorry.
Warna putih tu akar-akar dia boleh tanam dalam pasu ke mana boleh jadi pokok baru lah. Jadi itulah dia teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada dua lah, kultur tisu dengan tut. Okay, bye-bye.